Sebenarnya banyak peranan switcher ni. Switcher ni banyak membantu saya sebenarnya. Dan daripada segi kawalan sebenarnya tak semestinya saya kena kawal daripada hardware ni. Saya boleh juga kawal daripada saya punya komputer. Jadi kalau tuan-tuan tengok dekat saya punya komputer ni, dalam saya punya komputer ni, tunggu sekejap kita tengok. Alright, saya boleh kawal dekat saya punya komputer. This is saya punya controller. Okay, dalam saya punya controller ni, misal kata, this is tuan-tuan boleh nampak dekat, this is program. Program sekarang ni kamera nombor 4 tengah merakam apa aktiviti yang ada dalam saya punya komputer MacBook saya lah. Kamera 3 saya tak ada kamera. Kamera 2 actually saya boleh control dari sini juga. Okay, kalau saya tekan kamera 2 dekat sini kan, tuan-tuan boleh nampak dia terus masuk ke kamera 2. Kalau kamera 1, kamera 1. Okey, sekarang ni kan maksud dia saya boleh kontrolnya semuanya dekat saya punya skrin dekat dalam ni. Dan kalau saya nak kamera nombor 4 ni black, saya tekan butang ni dia akan bagi black seterusnya. Okey. Kalau saya nak bagi dia bubuh color, actually saya boleh assign color apa yang saya nak. Saya boleh set color dekat sini. Kalau saya nak tunjukkan bar, saya boleh tunjukkan bar kan. Okey. Dan same thing goes to kalau saya nak tunjukkan saya punya media player saya yang screen yang saya masukkan. Okay, this is saya punya media player 1. Okay, saya patah balik semula ke saya punya screen saya. Jadi this is preview. Jadi sebelum saya nak tukar apa-apa kan, actually saya boleh set, saya boleh tengok screen nombor 1 ada apa, screen nombor 2 ada apa. I boleh set. Dan this is untuk saya punya preview button. Dan saya ada feature-features yang lain, transition yang mana saya boleh control daripada sini. Jadi kalau saya nak tukar daripada kamera 4 kepada kamera 1, dekat sini dia ada auto transition. I boleh tekan butang ni, dia akan automatic, dia akan tukar. Dan same thing kalau I nak patah balik, I tekan balik butang auto tu, dia akan datang balik. Kemudian I boleh masukkan benda-benda lain. Contohnya kan, katalah I ada I punya screen, I nak appear kan I punya logo, katalah logo apa-apalah kan. So I boleh tekan butang auto ni, you tengok dia logo I ada sembang-sembang bersama Abang Mi keluar. So bila I tekan lagi, dia akan hilang. So kalau I nak muka I ada dekat dalam tu, so I tekan I tekan butang on, then I boleh nampak muka I dekat situ. Actually ada banyak lagi feature-features yang I boleh set dalam ni. Okey, dia ada thing yang I boleh buat dekat sini. Katakan tadi you tengok I ada logo kan. You boleh nampak tadi I masukkan logo ni. Logo ni I boleh buatkan dia supaya dia jadi kecil kan, which is bila I klik dekat flying key ni, I boleh setkan supaya dia akan jadi kecil. Nampak tu kan, nampak tak yang dekat atas ni ada dia tulis sembang-sembang bersama Abang Mi. Okay, actually sembang-sembang bersama Abang Mi ni I boleh tukar dia punya position dia. Let's say I nak bagi dia duduk di sebelah kiri bawah. So dekat sini I boleh adjustkan, I boleh bubuh letak dia ke bawah. So dia ada perkataan sembang-sembang bersama Abang Mi dekat situ. So kalau I nak switch off dia, I boleh matikan dia kan. That's it. So yang tu yang I tengok ada banyaklah kelebihan-kelebihan yang ada dalam dalam Atom ini. So kan daripada segi kawalan, saya ada macam-macam cara untuk saya nak kontrol benda ni. Yang bestnya pasal Atom ini ni kita boleh hook up dia ke network kan. Jadi tapi saya kena menggunakan daripada network yang sama. Contohnya, okey, katakan saya ada router, maksud dia saya punya Atom Mini ni kena link ke router yang sama. Same thing goes to saya punya
saya punya saya punya MacBook. Okey, macam mana saya linkkan benda tu? Kalau tuan-tuan tengok dekat dalam ni, okey, saya tarik sini sikit bagi tuan-tuan nampak. Okey. Jap, saya cuba zoom. Saya cuba zoom sikit. Kan, nampak tak dekat sini? Yes. Okey, saya tinggi sikit. Okey. Kalau tuan-tuan nampak, this is saya punya mic. This is saya punya mic. Ni kamera 1, kamera 2, kamera 3, kamera 4. This is HDMI out yang keluar dekat saya punya screen tu. This is USB out yang mana keluar dekat saya punya SSD ni tadi. Dan kemudian this is hook up to saya punya network. Dan this is dia punya power supply dia lah. Okay, alright. Jadi yang tu is jadi kalau saya ada banyak alat device produk daripada Blackmagic Blackmagic ni, I boleh hook up semua barang-barang ni dengan menggunakan network yang sama. Jadi yang tu dia punya kelebihan dia. So itu is daripada segi switch. Kita dah tengok on the switching, kita dah tengok macam mana dia punya transition dia. Jadi kerja-kerja ni dah jadi mudah untuk saya. Macam mana multi-view ni saya boleh tengok apa yang ada semua dekat skrin ni. Jadi saya boleh plan. Dan saya boleh rancang lepas ni kamera mana nak tukar, kamera mana apa semua saya boleh tengok dekat sini. Okey, kemudian daripada segi recording pun, bila saya tekan saja recording, dia masuk dalam SSD saya. Nanti bila SSD saya dah siap, so apa saya buat, saya ambil file SSD saya tu, saya masuk dalam saya punya Adobe Premiere, saya edit dekat situ. Jadi dekat situlah saya masukkan lagu, saya masukkan saya punya logo, kemudian lepas tu saya nak cut yang mana yang saya tak nak, saya nak bubuh features, tag apa semua saya main dekat situ. Okey, itu daripada segi streaming. Dan actually dengan menggunakan Atom Mini Pro, ada banyak lagi yang benda-benda yang saya belum explore. Contohnya daripada segi cara pengawalan audio. Okey, kalau tuan-tuan tengok dekat sini kan, this is ni lah yang Atom Mini punya control manual. Okey, kemudian lepas tu kita ada ni, saya tolak ke tepi sekejap. Okey, kita tengok dekat sini, saya ada audio. Saya boleh setkan audio dekat sini. Okey, kalau tuan-tuan tengok sini, this is mic 1 dan mic 2. Kan, kalau saya bercakap, jadi saya boleh control saya punya saya punya gain saya boleh control dekat sini. Kan? This is saya punya panning, kalau saya nak tukar daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Dan this is saya punya master. Saya boleh gunakan dua mic, kan? Kemudian lepas tu saya boleh, katakan mic yang kedua ni, katakan saya nak masukkan kalau saya nak masukkan let's say saya nak masukkan audio, kan? Ataupun saya nak masukkan lagu, jadi dia akan mainkan dia akan mainkan lagu. Jadi saya boleh kontrol lagu tu nak perlahan macam mana, kan? Lepas tu saya boleh masukkan serentak kalau saya nak, kan? Which is lagi bagus lah, kan? Kemudian lepas tu saya boleh untuk nak master yang nak keluar, saya boleh kontrol dekat sini. Dan same thing goes to kamera-kamera yang lain. Katakan saya ada cam 1, cam 2, cam 3, cam 4. Ini audio yang dekat sini pun saya boleh kontrolkan. Saya boleh set sama ada saya nak on ke saya nak off. Saya boleh kontrol dekat sini. Tapi sebab ni semua saya nak off, so saya offkan semua. Jadi gain saya boleh kontrol sini. Selain daripada tu, I boleh kontrol dia punya equalizer. Okay, kalau tuan-tuan tengok dekat sini, this is equalizer. Saya boleh setkan equalizer. Katakan saya tengah bercakap, saya range saya bercakap, dia punya frekuensi dia lebih kurang dalam 400 ke 1 kHz. So katakan saya nak kontrol, saya nak bagi suara saya ni kuat sikit. Okey, saya boleh pergi dekat band number 4 ni, saya boleh upkan sikit, saya boleh naikkan sikit. Kemudian lepas tu kan, cara saya nak naikkan benda ni, saya boleh buatkan dia punya faktor ni, saya boleh ubah. Saya boleh ubahkan bagi dia rendah supaya dia lebih mendata. Okey, sama juga yang 3 ni, band 3 ni, saya boleh faktor ni I boleh rendahkan supaya dia mendata pun lagi cantik lah. Dia macam tu. Jadi katalah audio nombor band nombor 2 ni, katakan I nak setkan supaya dia dia ada sikit.
what we call it, ada bunyi bass sikit, saya boleh tarik dia macam tu. Okey, kalau band nombor 1 ni, band nombor 1 sekarang ni saya tak pakai, tapi kalau saya nak, saya klikkan band nombor 1, dia terus turun ke bawah. So same thing goes to yang nombor 6 ni. Nombor 6 ni kalau I nak buang dia punya treble dia, I boleh setkan supaya dia turun ke bawah. Okey, kemudian lepas tu dia punya kekuatan ni actually I boleh control, sama ada I nak lagi kuat ataupun I nak buat lagi ke perlahan. So I boleh setkan benda ni. Jadi audio pun I boleh control kat sini. Jadi kalau I tak nak, I boleh matikan equalizer ni. So that's it. Okay, kalau I nak control equalizer ni, I boleh set dengan I boleh terserah dekat I lah, I nak pakai ataupun tak nak pakai. Okay, selain daripada tu, I boleh control benda-benda lain juga. Sama macam kalau you pakai mixer, which is you boleh control limiter. Macam ni, I gunakan limiter. Jadi kalau I punya voice I terlalu kuat, jadi dia boleh chop kan, dia boleh chop, jadi tak adalah nampak I punya tu terpotong banyak sangat. Jadi actually I boleh control dia punya apa nama ni, dia punya apa ni, I punya gain ni tadi I boleh control supaya tak macam yang ni. Kadang-kadang you tengok macam dia dah spike terlalu tinggi sangat kan. Jadi kadang I boleh sama ada I perlahankan sikit suara I, ataupun I turunkan dia punya gain. This is macam mana cara I nak pakai. Actually banyak lagi benda dalam ni yang I belum explore. I tak faham apa yang dimaksudkan dengan expander, gate dengan compressor. Yang I pakai limiter saja. Jadi nanti kita akan kalau ada masa nanti I akan pergi one by one untuk tengok apa kejadahannya menaklah control audio ni. Alright, that is how I control dia punya audio. Ni kalau macam dia kuat sangat ni, actually I boleh control sini. I nak perlahankan, I boleh control daripada sini. Okay, alright. So itu daripada segi I nak control audio. Okay, I boleh juga nak control daripada segi media. Okay, media ni dekat sini dalam ni, actually I boleh setkan 20 gambar apa yang I nak masukkan. Actually benda-benda ni kadang-kadang ada I masukkan, contoh dia lah kan. Kadang-kadang I nak bubuh I punya pangkat I kan. Contoh dia, katalah I nak ambil ni, I nak masukkan I punya pangkat I lah dekat sini. Okey, katakan kita nak tengok apa efek dia. Okey, katalah I tengah bercakap ni kan, I tengah bubuh dekat kamera 1. Okey, tengah I nak bercakap ni, I nak masukkan I punya nama I. Jadi I buat dekat I punya kamera ni, I set dekat apa ni, Luma ni kan. So apa I buat, I tekan butang key kan, dengan key dengan on air. Oops, sorry. Sebenarnya ada, tapi dia punya ni kecil sangat je. Mungkin I termasuk dia punya flying key dia. Itu dia punya nama. So nama I terkeluar dekat situ. Alright, I punya nama. Jadi I boleh setkan supaya jadi kalau I nak matikan, I boleh. So nama I tak ada. Kalau nak masukkan nama I masukkan nama I. Jadi sambil I cakap, I boleh keluarkan nama I dekat sini. Nama. So nama I ada dekat sini. Alright. Jadi I boleh tukar apa-apa saja I nak. Misal kata kadang-kadang mungkin I nak tukar, katalah I tengah mengajar satu subjek lain. Katakan I tengah mengajar nitrox, I nak tukarkan. I boleh tukar kan. So tajuk atau topik yang I duk sembang sekarang ni is nitrox bla 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 bla. I boleh tukar apa benda yang I nak. Kataupun I nak tukar benda lain, I tengah ngajar deep diving ke apa ke, I boleh tukar. So yang tu yang best dia punya apa ni, dia punya switcher ni. Jadi bila I pakai switcher ni, dia banyak membantu I punya teknik-teknik pengajaran. Especially sometimes kan, kalau kita pakai yang biasa punya streaming, katalah I pakai Zoom, so student tu nampak apa yang ada yang dekat apa ni saja, apa yang dia nampak instructor saja bercakap. Jadi kalau kadang-kadang ada setengah kamera tu kita nak divert, kita nak keluar kan. Kita nak divertkan kamera tu, kita nak pergi dekat tank. Kadang-kadang kita nak tengok
kita pakai oxygen analyzer. Jadi kita nak tengok macam mana cara nak pakai tu. Ataupun kadang-kadang kita ada berbual dengan orang lain ke apa ke, kita nak kamera tu hala dekat orang lain. Sometimes kadang-kadang kita ada nak tunjukkan something. Katakan saya nak tunjukkan macam mana cara nak pakai dive komputer. I perlukan satu lagi kamera daripada atas, tembak bawah tu, tunjukkan macam mana I control kamera tu. Dan katalah bila I nak patah balik dekat I punya presentation, kadang-kadang I punya PowerPoint presentation, so I need to switch back dekat I punya screen. Okey, katalah macam ni kan, contoh dia lagi lah, katakan I ada PowerPoint presentation. It's not PowerPoint presentation lah, sebab katakan I nak ngajar subjek nitrox misal katakan. Okey, I cari dekat dalam ni, this is I punya subjek nitrox. Okay, this is my subject nitrox. I ada PowerPoint presentation. Let's say this is my PowerPoint presentation. Okay, kalau you tengok dekat sini, I punya PowerPoint presentation, takkan semua I nak jam dekat I punya screen dekat sini. So apa I boleh buat? I boleh extend I punya display kan. I tunjuk dekat sini, I extendkan I punya display. So kan, actually kan, bila I extend I punya display, I ada dua screen. Satu is a screen dekat I punya komputer, satu lagi is a screen yang I punya, yang I extend tadi. File yang I extend ni tadi, I boleh tolak dia ke tepi kan, I boleh tolak dia kan, dan I boleh buatkan supaya yang screen yang satu lagi ni, screen yang satu ni kan, untuk I nak besarkan dia, I tekan Command L. So dia akan penuh satu screen dekat situ. Jadi kalau dia penuh satu screen dekat sini kan, kenapa dia tak penuh satu screen? Kejap, I tengok kejap. I terambil manual yang silap. Sorry, I tekan escape balik. Tunggu kejap, I tengok sekejap. I tersalah ambil I tersalah ambil file. This is instructor manual actually. The one that I should look is, I supposed to tunjukkan yang ni. I supposed tunjuk yang dia punya PowerPoint presentation. Okay, this is PowerPoint. This is my PowerPoint. Kalau tengok dekat screen ni, dekat sini, this is my PowerPoint presentation. So apa I kena buat is, I kena pergi dekat I punya screen yang nombor 2 ni, I kena tekan Ctrl L kan. Sorry. Okay, bila I tekan Ctrl L sini, I dapat penuh. Jadi bila I tekan apa yang you nampak actually, this is my screen nombor 2 dekat I punya Mac. This is I punya screen nombor 1 dekat I punya Mac. I boleh control I punya equipment I dekat sini. So whatever I punya presentation, dia akan pergi straight away. So this is apa yang you nampak is kamera nombor 2, dan I boleh tunjukkan this is my PowerPoint presentation. I boleh tunjukkan muka I dekat dalam ni. Kemudian I boleh gerakkan I punya presentation I. See, nampak kan? I nampak I punya presentation. At the same time, waktu I tengah mengajar ni kan, you all boleh tengok I punya muka I yang ada dalam ni. So itu dia punya di antara flexibility. Jadi kan, I boleh control. This is I punya. In fact, kalau katalah I ada benda yang I nak search kan, I boleh search. I boleh search daripada I boleh search daripada sini kan. Katalah I nak masuk I nak masuk let's say katakan I nak masuk Google Chrome, I nak cari apa-apa information, I boleh cari dekat sini. Kemudian lepas tu at the same time, I boleh tengok apa benda yang ada dekat I punya screen I. Okay, this is how the system works lah. Okay, yang tu dia punya kelebihan-kelebihan dia. Okay, media player ada tunjuk, key pun I dah tunjuk. So jadi tuan-tuan nampak tak kenapa pentingnya switcher di kalangan YouTuber. Actually
Saya menggunakan switcher ni bukan sekadar untuk YouTube, untuk nak menghasilkan video-video daripada YouTube, tapi juga untuk menggunakan apps video conference yang lain. Contohnya bila saya mengajar menggunakan Zoom, kan, saya menggunakan Atom Mini Pro juga sebagai switcher untuk nak switch around kamera 1, kamera 2, kamera 3, apa yang ada dekat saya punya screen. Saya utilisekan semua benda tu, dan saya boleh control audio. Bila misal kata kalau saya tengah break, kan, saya tak nak bagi orang dengar apa saya cakap, saya boleh control straight away daripada saya punya switcher ni. Saya boleh switch off dia punya audio dia. Dan bukan sekadar Zoom saja, saya boleh pakaikan untuk semua application. Seperti contoh, kalau saya gunakan Google Meet, ataupun saya gunakan Webex, saya gunakan Skype pun, saya menggunakan kamera yang sama. Saya boleh control semua benda ni. Jadi yang tu di antara kelebihan lah kenapa saya menggunakan Atom Mini Pro. Dan saya memang suka pakai Atom Mini Pro ni. One thing is dia belanja yang sangat murah. Dia sangat menjimatkan masa saya. Bila saya nak buat editing ke apa ke, dia buatkan editing saya sangat mudah. Jadi saya tak payah spend masa banyak mana. Memang in term of, kalau tuan-tuan tengok saya punya video saya ni, mungkin video saya tak segah mana lah, tak ada efek-efek apa-apa kan. Tapi itulah saya punya saya punya kemampuan saya. Saya tidak mempunyai masa yang banyak untuk nak buat editing yang sehalus-halus tu. So bagi saya yang paling penting is a content. Content tu lebih penting. Jadi untuk untuk nak menghasilkan untuk nak menghasilkan konten tu, kan, saya hanya dalam kepala saya hanya fikirkan apa yang saya nak sembang pasal konten tu. Saya tak payah fikir pasal nak buat editing tu nak susah ke apa ke, tak payah. Kemudian lepas tu kalau I nak tukar apa-apa kamera, I buat sendiri je, I sorang-sorang je, I just switch whichever kamera yang I nak. Untuk pengetahuan kawan-kawan yang lain jugalah, sebenarnya di Kaya Underwater ni bukan saya seorang yang conduct courses. Sebenarnya saya ada ramai lagi instruktor-instruktor lain yang pakar dalam bidang masing-masing, kan. Dia orang menggunakan facilities yang ada dekat sini. Jadi tuan-tuan pun boleh datang ke Kaya Underwater untuk sewa space ni. Jadi untuk permulaan ni memang saya tak charge tinggi, saya charge sangat rendah. Tapi kalau nak tahu berapa, PM saya personally, saya akan harga tu boleh bincang. Dan tuan-tuan jangan risau, saya personally akan jaga mesin ni untuk tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan kena buat is tuan-tuan bawa tuan-tuan punya notebook sendiri, tapi pastikan notebook tuan-tuan ada HDMI punya output, kan. Kalau tak ada, kalau macam MacBook, kan, please bring your own punya adapter untuk nak switch ke HDMI. Sebab produk ni hanya terima HDMI punya signal sahaja. Tak boleh pakai webcam dan sebagainya. Kena pakai HDMI saja. Jadi itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Kalau tuan-tuan berminat dengan saya punya video ni, tolong subscribe, like, komen dan share. Saya mengalu-alukan sebarang pertanyaan. Kalau nak tahu lebih lagi pasal Atom Mini Pro, masuk tulis kat dalam komen ni, insya-Allah saya akan jawab. Dan kalau tuan-tuan nak saya ceritakan apa-apa pasal Atom Mini yang lebih detail, kan, ataupun nak tahu apa-apa topik saja, sama ada pasal scuba diving ke, ataupun pasal fotografi, ataupun apa-apa saja, kan, bagi cadangan, komen dekat ruangan bawah ni, saya akan layan. Jadi sekiranya anda berminat dengan video saya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Dan jangan lupa aktifkan selam anda.